Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa khabar semua? Jadi, hari ini kita akan sambung ulang kaji kita dengan topik cahaya. Baiklah anak-anak, dalam topik cahaya siri kedua ini kita akan sambung dengan tajuk pantulan cahaya, kegunaan pantulan cahaya, pembiasan cahaya dan fenomena pembiasan cahaya. Okey anak-anak, apakah fenomena yang berlaku apabila kita sedang melihat cermin? Itulah yang dinamakan pantulan cahaya. Tahukah kamu sebenarnya cahaya boleh dipantulkan? Berikut merupakan contoh-contoh fenomena pantulan cahaya. Pertama, imej terbentuk pada permukaan air. Contoh yang kedua adalah imej terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Dan yang seterusnya adalah imej terbentuk pada permukaan logam. Baiklah anak-anak, bagi memahami lagi konsep pantulan cahaya ini, jom sama-sama kita saksikan video yang telah Umi sediakan. Jeff sedang bermain bola keranjang di luar rumah ketika ibunya memanggil untuk makan snack. Dia berlari ke dalam rumah untuk memanggil adik perempuannya yang masih di dalam bilik. Jeff nampak adiknya. Annie gembira melihat dirinya di hadapan cermin bersama pakaian baru. Gadis kecil ini sangat suka untuk melihat dirinya dalam cermin. Mungkin bukan sahaja Annie, tetapi kita semua akan melakukan perkara yang sama. Kita dapat melihat diri kita pada cermin kerana pantulan cahaya. Bagaimanakah cahaya dapat dipantulkan? Percaya atau tidak, Jeff dan Annie mempunyai sesuatu yang sama dalam tindakan mereka. Apabila bola Jeff mengenai tanah, bola tersebut melantun dari tanah. Perkara yang sama berlaku dengan cahaya. Apabila cahaya mengenai permukaan cermin, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita dan kita dapat melihat imej dalam cermin. Sinar cahaya yang mengenai permukaan cermin dipanggil sinar tuju. Sinar cahaya yang dipantulkan dari cermin dipanggil sinar pantulan. Untuk menunjukkan sinar tuju dan sinar pantulan, kita menggunakan gambar rajah sinar. Permukaan yang rata, licin dan berkilat seperti cermin adalah pemantul cahaya yang baik. Permukaan kasar dan tidak rata seperti kain adalah pemantul cahaya yang lemah. Itulah sebab kenapa kain tidak berkilat. Pantulan cahaya adalah penting dalam kehidupan kita setiap hari. Cermin sisi kereta ayah membolehkan ayah melihat kereta yang menghampiri. Dan cermin cembung di tepi jalan memantulkan imej kereta yang datang dari arah lain yang mana membantu untuk mencegah kemalangan. Jadi kamu telah tahu kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian kita. Contoh yang pertama adalah cermin pergigian membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Selain daripada itu, konsep pantulan cahaya ini digunakan oleh pelanggan di kedai kasut. Mereka boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan pada bahagian bawah. Di samping itu, kegunaan pantulan cahaya juga banyak digunakan oleh pelanggan di kedai gunting rambut. Pemandu kereta juga dapat melihat cermin pandang belakang dan cermin sisi kereta. Selain daripada itu, kegunaan pantulan cahaya ini banyak digunakan dalam periskop untuk melihat objek yang terhalang. Baiklah anak-anak, kita teruskan lagi dengan sifat cahaya yang ketiga, iaitu cahaya boleh dibiaskan. Apakah maksud pembiasan cahaya?
Pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza. Maka, arah pergerakan cahaya akan berubah. Contoh-contoh berlakunya pembiasan cahaya yang pertama adalah kolam akan kelihatan lebih cetek berbanding imej yang sebenar. Selain daripada itu, sudu atau pensel kelihatan membengkok. Contoh fenomena pembiasan cahaya yang lain adalah imej menjadi besar. Baiklah anak-anak, bagi memantapkan lagi konsep pembiasan cahaya ini, jom sama-sama kita saksikan video yang telah Umi lampirkan. Jessie menjemput Lana untuk berenang di tempatnya. Cahaya matahari bersinar indah di dalam air menunjukkan betapa ceteknya kolam dari kedudukan mereka. Jessie menawarkan Lana minuman sebelum mereka kembali berenang. Lana melihat ke dalam gelas minuman. Dia mendapati bahawa penyedup minuman kelihatan bengkok. Mengapakah kolam kelihatan lebih cetek dari kedalaman sebenarnya? Dan mengapakah penyedup minuman di dalam minuman Lana kelihatan bengkok? Kita tahu bahawa cahaya boleh menerusi objek luksina. Cahaya boleh menerusi gas seperti udara. Cahaya juga boleh menerusi cecair seperti air dan cahaya boleh menerusi pepejar seperti kaca. Apabila cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain, ia membengkok. Ini dipanggil pembiasan cahaya. Apabila cahaya yang bergerak di udara mengenai medium yang lain seperti air, ia dibiaskan. Perkara yang sama berlaku apabila cahaya yang bergerak di udara mengenai suatu kaca. Pembiasan berlaku. Contoh yang menunjukkan bahawa cahaya boleh dibiaskan adalah pembengkokan cahaya oleh penyedup minuman di dalam air minuman. Kolam yang kelihatan lebih cetek daripada kedalaman sebenarnya. Serta badan Jessie dan Lana yang kelihatan lebih besar apabila mereka berada di dalam kolam renang.
Alhamdulillah, selesai sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, jangan lupa ya untuk mengulang kaji pelajaran dan menjawab soalan latihan yang telah disediakan. Umi berharap semoga anak-anak merasa seronok untuk belajar pada hari ini dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.